teruskan. Okey, pada minggu lepas. Okey, minggu lepas kita dah masuk bab kedudukan ini dan kita telah belajar tentang kedudukan relatif. Okey, kedudukan relatif iaitu berkaitan dengan kedudukan mengikut sama ada hadapan, belakang, kiri dan kanan. Okey, jadi kita ada titik rujukan di mana titik rujukan itu akan menjadi rujukan kalau kita nak tahu kedudukan orang lain. Ini yang kita belajar pada minggu lepas. Dan pada minggu lepas juga kita telah tahu tentang cara menentukan kedudukan relatif iaitu di kawasan lapangan kalau berada di kawasan atas bumi kat mana dia punya titik rujukan. Jadi di situ kita telah belajar macam mana nak menentukan kedudukan melalui titik rujukan. Kita telah belajar pada minggu lepas. Begitu juga kita juga telah belajar sedikit tentang berkaitan latitude dan longitude. So kita tahu bahawa latitude dan longitude. Latitude tu ialah garisan yang melintang. Melintang atau mendatar pada globe ataupun peta atlas. Dan kita tahu bahawa garisan khatulistiwa iaitu garisan yang melintang yang bernilai kosong darjah ini adalah dipanggil garisan khatulistiwa, di mana garisan khatulistiwa tu akan membahagikan hemisfera utara dan hemisfera selatan. Hemisfera bermaksud separuh bulatan. Separuh sfera utara, separuh sfera adalah selatan. Jadi kita telah belajar itu dan juga kita telah belajar tentang terdapat 5 garisan latitude yang utama iaitu daripada atas garisan Arktik, Sartan, bawah tu tengah-tengah tu khatulistiwa, kemudian bawah tu garisan Jadi dan bawah sekali adalah garisan Antartik. Dan macam mana untuk ingat cikgu? Cikgu dah ajar pada minggu lepas. Macam mana kita nak ingat? Seorang boleh ingat lagi tak? Macam mana? Aku suka kawan jadi angkasawan. Yes, betul. Aku suka kawan jadi angkasawan. Iaitu aku tu Arktik, kemudian suka tu Sartan, kemudian K tu khatulistiwa tu kawan, kemudian J tu jadilah. Kemudian Antartik kita ambil angkasawan. Aku suka kawan jadi angkasawan. Okey. Jadi aku suka kawan jadi angkasawan maksudnya Arktik, Sartan, Khatulistiwa, Jadi dan Antartik. Itu yang kita belajar tentang garisan latitude. Dan seterusnya kita belajar juga tentang garisan longitude iaitu garisan yang dilukis secara menegak dari kutub utara sampai ke kutub selatan. Dan kita lihat juga tentang garisan meridian pangkal iaitu longitude kosong darjah itu dinamakan GMP ataupun garisan meridian pangkal yang memisahkan antara timur dan barat. Timur sebelah kanan, barat sebelah kiri. Dan garisan ini juga dikenali sebagai garisan meridian Greenwich. Dan juga pada garisan 180 darjah timur dan barat itu adalah dikatakan dengan selari dengan garisan tarikh antarabangsa ataupun GTA, bukan Grand Theft Auto kena ingat tu, bukan Grand Theft Auto tapi garisan tarikh antarabangsa. Dan garisan inilah yang memisahkan memisahkan tarikh dan waktu di bumi. So tarikh dan waktu di sebelah timur sehari lebih awal daripada di sebelah barat, lebih awal daripada sebelah barat. Ya betul. Ini kita nak revise balik dan garisan tarikh antarabangsa inilah rupa dia. Dan hari ini kita nak lihat yang ini. Iaitu inilah dia. Iaitu garisan Arktik, garisan Sartan. Ini kalau kalau bumi ni dibentangkan kalau bumi ini dibentangkan, inilah rupa bentuk muka bumi kita dengan daratan-daratan dan juga lautan. So, garisan di tengah-tengah ni adalah garisan khatulistiwa yang bernilai kosong darjah. Semakin dia ke atas, kalau kamu perhatikan, 23 1/2 darjah utara,
itu adalah garisan sartan. Bawa ke atas lagi 66 1/2 darjah utara, itu adalah garisan Arktik. Bawah garisan khatulistiwa tu pula ada garisan jadi iaitu 23 1/2 darjah selatan. Dan di bawah dia lagi ada 66 1/2 darjah selatan untuk garisan Antartik. Thank you sayang. Teh ais ikat tepi ya. Oh bukan ikat tepi, straw kat tepi. Okay. Okay. Thank you. Baik. So, inilah dia garisan-garisan. Nak ke? Oh, Zahra kata nak teh ais kau. Panas-panas ni kena teh ais peh. Macam itulah. Baik. So, ingat bahawa macam mana nak ingat, iaitu aku suka kawan jadi angkasawan. Okay, iaitu Arktik, Sartan, Khatulistiwa, Jadi dan Antartik. Itu yang kena ingat. Okay, dan di tengah-tengah ni pula kalau kita lihat, okay, ada garisan meridian pangkal iaitu garisan Greenwich, meridian pangkal iaitu 0 darjah, menghala ke kanan 90 darjah, okay, dan seterusnya 180 darjah. So 180 darjah ni adalah garisan tarikh antarabangsa ataupun GTA. Jadi itulah yang berlaku. Baik, kita akan meneruskan dengan cara menentukan kedudukan berdasarkan latitude dan longitude. Tetapi sebelum itu, cikgu nak tunjukkan satu perkara berkaitan dengan garisan latitude dan longitude ni. Nak tunjuk satu perkara pada kamu semua ya. Akhirnya setelah cikgu godek-godek dan godek-godek kan, kita menemui garisan latitude dan longitude di Google Earth kita. Jom cikgu sharekan. Inilah dia. Okey. Okey, perhatikan betul-betul. Inilah dia garisan. Nampak tak? Nampak. Yes, memang betul-betul ada. Memang betul-betul ada garisan ini. Dan yang ekuator ni, yes, kalau kamu tengok ekuator ni, inilah dia dikatakan garisan khatulistiwa. Ekuator ni ya. Ekuator ni ataupun ekuator ni sebenarnya dia melalui kawasan dari negara Indonesia. Indonesia dan dia terus ini garisan khatulistiwa. Jadi dia terus sampai pusing balik dan dia akan melalui sebuah negara lain iaitu Ecuador. Ecuador ini sebenarnya nama yang diberi kerana apa? Kerana dia berada di ekuator. Dibahagikan pada dia ada di garisan khatulistiwa. Dia jadi half. Yes. Di kawasan atas ekuator ini, okey, ini dipanggil iaitu kawasan hemisfera utara. Manakala yang di bawah ini pula adalah hemisfera selatan. Nampak tak? Betul-betul cikgu tunjuk ni. Kat bumi ni. Dekat bumi ya. So, itu ekuator ataupun garisan khatulistiwa. Yang atas ni, Tropic of Cancer ni, okay, kalau kita lihat Tropic of Cancer, itulah dia 23 1/2 darjah utara, iaitu dipanggil garisan Sartan. Dalam bahasa Inggeris dipanggil garisan Tropic of Cancer. Kemudian di atas lagi, kalau kamu lihat, di atas tu, iaitu ini dikatakan Arctic Circle ataupun garisan Arktik. Kan, Arktik, kemudian Sartan kan, aku suka kawan kan. Di garisan Arktik, di atas bumi. Kemudian Tropic of Cancer ini adalah garisan Sartan. Kemudian Equator ni adalah garisan khatulistiwa. Kemudian Tropic of Capricorn. Tropic of Capricorn ni, ini adalah garisan jadi. Garisan jadi. Okey. Dan di bawah last sekali, okey, yang bawah tu ialah Antarctic Circle ataupun garisan Antartik. Garisan Antartik. So memang wujud. Okey, memang wujud. Inilah dia latitude yang kita belajar. Kemudian berkaitan dengan longitude. Longitude tu pula sebenarnya kita belajar tentang apa? Garisan garisan meridian pangkal.
ataupun Greenwich Meridian pangkal. Mana cikgu? Inilah dia. Kamu nampak tak garisan prime meridian? Dalam bahasa Inggeris dipanggil prime meridian. Itulah dia garisan meridian pangkal. Di mana dia melalui Afrika dan garisan ini melalui satu kawasan yang dipanggil Greenwich. Sebab itu nama dia Greenwich Meridian Pangkal. Nampak? Dekat prime meridian. Betul-betul dekat meridian tu ya. Dekat bandar Meridian Greenwich. Itulah dia. Nampak tak? So memang betul-betul ada. Okey, iaitu garisan prime meridian. Di mana? Iaitu di kawasan England, iaitu berhampiran dengan bandar London. Itu prime meridian. So semakin ke kanan kalau kita lihat, dia mula kepada apa? Okey, dia kepada dia akan pergi kepada 10. Kalau kamu tengok ada 10E, 20E. E itu sebenarnya east. Ya, 10 darjah timur, 20 darjah timur, 20 degree east. Kemudian 30 degree east. Kemudian 40 degree east. Kemudian 50 degree east, 60 degree east, 70 degrees east. Dan negara kita, negara kita Malaysia terletak di 100 100 degree east. Nampak 100. Kemudian 110, 120, 130, 140, 50, 160, 170 dan 180. Inilah dia dipanggil garisan tarikh antarabangsa ataupun dipanggil anti-meridian. Anti-meridian tu ini adalah dikatakan garisan tarikh antarabangsa. Dan selepas itu, dia tak pergi lebih daripada 180. Dia pergi kepada 170 degree west. Kemudian 160 degrees west. Begitu juga 150. Kemudian 140, 130 dan berterusan kembali 190, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 dan kembali ke prime meridian ataupun GMP. Greenwich Meridian Pangkal. Inilah dia. So kesimpulannya, yang garisan yang dilukis ke atas itu dipanggil longitude. Jumlahnya 180 dan jumlah ke kanan pun, ke kiri pun 180. Total 360. Kan satu bulatan kan 360 kan? Ni 360. Kemudian equator tu adalah garisan khatulistiwa. Semakin ke atas dia menjadi sartan. Kemudian di atas lagi Arktik. Di bawah garisan khatulistiwa pula ada jadi dan juga ada Antartik. Jadi inilah dia tentang berkaitan dengan latitude dan juga longitude. Kalau di Malaysia ni kat mana? Malaysia ni, kalau semenanjung Malaysia ni terletak di 100 degree ataupun 100 darjah timur dan juga terletak di antara 0 hingga 5 darjah ke utara. 5 degree north. Macam itulah. Okey, baik, bagus soalan Nur Aryana. Kenapa orang kata Jepun negara matahari terbit? Sebab LSS tu dia cakap pasal apa? Okey, baik. Sebenarnya kalau ikutkan, negara yang benar-benar menerima matahari mula-mula daripada garisan tarikh antarabangsa ni, negara yang mula-mula dapat cahaya matahari ialah Jepun. Walaupun kita kata, cikgu, Rusia lagi cepat cikgu. Sebab Rusia besar sampai ke hujung ni. Betul. Tetapi Rusia bukan sahaja dapat cahaya matahari yang pertama, malah sampai ke hujung. Sebab Rusia terlalu besar. Bukan seluruh negara dapat cahaya matahari terbit. Nampak tak? Jadi sebab itu kalau cahaya matahari terbit, yang pertama sekali adalah negara Jepun. Jadi sebab itulah Jepun diisytiharkan sebagai negara matahari terbit. Bagus ke jadi negara matahari terbit ni? Ada bagus, ada tak bagus. Yang bagusnya diorang dululah dapat hari tu kan. Tetapi yang tak bagusnya matahari terbit. Silau. Bila silau mata kecil-kecil sepet.
Sebab itu orang Jepun, orang Korea, orang Cina mata macam tu. Tak nampak. Silau. Kan. Kan. Kecil kan. Macam cikgu. Cikgu mata besar, okey. Cikgu mata besar kan. Okey. Tengok tu. Oh, ya ke? Tak, cikgu mata memang sepet macam ni sikit kan. Dia kalau sekali imbas muka cikgu ni, dia macam-macam ala Kim Jong Kook lah kan. Macam Kim Jong Kook. Kan dia mata kecil-kecil macam tu lah. Okey, baik. Poyo, alah, kau mah tak ada mata macam cikgu, kau dengki. Alah, sudahlah kau. Kan. Okey, baik. So, siapa Kim Jong Kook? Tak payah tanyalah. Kan. Mata cikgu macam Kuangsu lah. Tak. Tak. Dia kalau betul-betul sebenarnya macam Kim Jong Kook lah. Kim Jong Kook. Okey, baik. So, cikgu Tropic of Cancer banyak berlaku cancer ke? Tak ada lah. Itu nama dia je. Okey, baik. So, kita teruskan. Ya je. Okey. Nak juga cikgu dia. Tak. Cikgu bukan nak jadi macam orang Korea. Macam Kim Jong Kook. Kim Jong Kook tu sebenarnya nak jadi macam cikgu. Okey, baik. Kita teruskan. Okey, baik. Ya. Itu betul Zahra. Itu betul Zahra. Okey, baik. Pening kepala. Okey. Baik, jom kita lihat. Cara-cara menentukan kedudukan berdasarkan latitude dan juga longitude. Macam mana nak bacanya? Dah garisan-garisan tu macam mana nak baca? Okey, senang je sebenarnya. Contohnya kita lihat ikut urutan ikut nombor. Ini dalam buku teks kamu. Ikut nombor. Mula-mula kenal pasti. Okey, kalau kita lihat gambar diberi ni, iaitu apakah kedudukan titik A? Apa dia? Cuba cikgu potong rambut macam dia orang. No. Okey, baik. Tak nak Okey, kedudukan titik A. Okey, tak nak. Okey, baik. Kita lihat di sini. Ini adalah kedudukan A. Ya. Okey, ini A kalau kita lihat ya. Baik. Dia terletak di antara garisan garisan longitude ni 40 darjah timur dan juga garisan utara tu 30 darjah U. Okey, yes. Okey, kita lihat cara-cara untuk mendapatkan kedudukan. Pertama sekali, kenal pasti garisan latitude dulu. Maknanya kena tahu garisan yang melintang tu apa. Berapa darjah garisan melintang tu? Iaitu kita tahu bahawa 30 darjah utara. Kemudian yang kedua, kenal pasti garisan longitude. Yang ke bawah tu, longitude yang panjang tu. So, longitude yang panjang tu adalah 40 darjah timur. Jadi, kalau kita lihat, kenal pasti titik persilangan. Titik persilangan latitude dan longitude. Jadi, kalau kita lihat, maka kedudukan titik A ini adalah baca dulu yang mana? Baca dulu yang latitude dulu, baru longitude. Maknanya latitude 30 darjah utara dan 40 darjah timur. Itu cara bacaan dia. Maknanya baca latitude dulu, baru baca longitude. Itu kamu kena ingat betul-betul. Okey, baca latitude dulu, baru baca longitude. Okey, baik. Kalau boleh faham tak? Boleh faham tak? Cikgu Boleh, tanya dulu, boleh cikgu. faham tak? Okey, baik. Kalau boleh faham, okey. Cikgu nak tanyalah. Okey, di sini sebelah kiri ni, lengkapkan jadual yang berikut iaitu titik W, X, Y dan juga Z. Okey, jadi kita nak lihat di sini kedudukan. Okey, cikgu petik nama, okey, korang kena jawab. Okey, cikgu mulakan dengan nama yang pertama iaitu cikgu nak sebut. Yang pertama iaitu Zarif Hisham. Zarif Hisham, kamu cari titik kedudukan W. Zarif Hisham nanti kamu jawab je. Kemudian yang X ialah Syamil. Syamil, kamu buat yang X. Okey, Syamil yang X. Kemudian juga Santosh Das. Santosh Das, cikgu nak kamu buat yang Y. Dan juga Rosham Daniel, cikgu nak kamu buat yang Z. Okey. So, cuba
cari kedudukan dia sekarang. Dan boleh bagi tahu cikgu melalui on microphone, boleh jawab. Okey. Baik. So Zarif Hisham boleh jawab tak? Okey, Zarif Hisham. Berapakah kedudukan bagi titik W? Titik W ni. Titik W tu. Okey. Boleh Zarif? Zarif Hisham boleh jawab tak? Zarif ada Zarif? Okey. 35 je. Tak. Kan cikgu ajar. Jawapan dia mesti dalam bentuk maksudnya apa? Mesti baca latitude dulu. Baru baca longitude. Maknanya dia mesti jawapan dia dalam bentuk yang cikgu kotak kawarna biru tu. Dia mesti bentuk macam tu. Bacanya macam mana? 30 darjah utara, 40 darjah timur. Itu untuk kedudukan titik A tu. Dia mesti jawapan macam tu. Jadi kalau macam kamu Zarif Hisham dapat yang W. Nak baca yang mana dulu? Baca latitude kan? Okey Zarif Hisham, berapa latitude dia? Berapa latitude dia tu? Iaitu berapa? Zarif? Baca yang latitude dulu. Berapa latitude dia? Untuk W. Cepat Zarif. Mana pergi Zarif? Zarif Hisham? Okey, baik. So, ada yang dah letak. Okey, macam Rosham Daniel. Okey, Rosham Daniel dia sebut iaitu dia tuliskan kat situ. Okey, untuk Z iaitu 40 darjah utara dan 40 darjah barat. So kalau kita lihat Z 40 darjah utara dan 40 darjah barat. Bagus Rosham Daniel. Okey, Zarif Hisham dia buat iaitu 60 darjah utara dan 35 darjah. Mana ada barat? Kan 35 darjah T tu kan timur tu, Zarif. Zarif. Timur, yes. 35 darjah timur. Bagus. Okey, kemudian juga Syamil, kamu jawab yang mana tu Syamil? Kamu jawab yang mana tu? Yang X. Okey, yang X. Okey, yang X adalah Syamil buat. Okey. Okey, betul Syamil. Bagus. Baik, bagaimana dengan Syamil? Syamil dengan Santosh Das dapat tak? Santosh Das. 60 darjah selatan dan 40 darjah barat untuk Y. 60 darjah selatan dan 40 darjah barat. Betul. Betul tu. Bagus Santosh. Dan juga Syamil. Mana Syamil? Dapat tak Syamil? Dapat tak Syamil? Ada tak Syamil kat sini? Tahu-tahu tiba nak menjawab lari semua ya. Pandai korang ya. Okey. Syamil ke Syamir? Cikgu bagi je. Tak apalah. Kalau Syamir nak jawab pun boleh juga. Boleh juga. Okey. Baik. Jawab dah cikgu. Okey. Baik. So kita akan buat. Okey. Yang lain tolong semak Sebenarnya untuk yang W kamu kena tulis macam ni. Untuk yang W tu ya, kamu kena tulis baca yang latitude dulu iaitu 60 darjah utara, 60 darjah U dan juga 35 darjah T. Itu adalah bagi W. Tak muat pula dia kan. Kalau katakan yang X itu adalah baca yang latitude dulu iaitu X tu ialah 40 darjah selatan dan juga 20 darjah timur. Itu. Okey, 40 darjah selatan, 20 darjah timur. Ruangannya kecil sangat. Jadi cikgu kan letak kat bawah lah jangan tulis macam tu, nanti kamu kena tulis sebaris Yang Y pula iaitu jawapannya adalah 60 darjah. Okey. Baik, 60 darjah selatan,
Okey, dan satu lagi iaitu 60 darjah selatan dan juga 40 darjah. Okey, 40 darjah barat. 40 darjah barat. Okey, dan Z. Kalau kita lihat Z itu sebenarnya adalah iaitu 40 darjah utara. Okey, 40 darjah U dan satu lagi iaitu 40 darjah barat. So jawapan dia macam tu. So kalau siapa-siapa yang ada buku teks, kamu boleh tulis kat situ pakai pensel. Jangan pakai pen. Kalau ada guna buku teks, tulis jawapan dia kat situ, kat kotak-kotak tu dalam pensel. Jangan tulis pen. Itu buku pinjaman ya. Buku pinjaman. Jadi jangan rosakkan buku pinjaman. Orang lain nak pakai lepas ni. Okay. Baik. So, dapat tak jawapan dia? Yang lain dapat tak jawapan dia? Dapat. Okay, bagus. Dapat cikgu. Okay, bagus. Zahra dapat, Syamir dapat. Yang lain macam mana? Sonyap, you ni? Syed Wasim, Putri Dayana, Nur Dania. Dapat. Okay, bagus. Bagus. Okay, dapat So, itu caranya. Siapa lagi yang tak tahu? Yang tak tahu boleh bagi tahu cikgu. Siapa lagi yang tak faham? Ada tak yang tak faham? Tak ada Okey, so kalau tak ada, okey, Lily Khalis. Okey. Kamu tak faham yang mana Lily Khalis? Tak apa, cikgu boleh terangkan sekali lagi dan yang lain-lain boleh dengar. Lily Khalis, yang mana tu? Yang mana yang kamu tak faham? Boleh tanya. Yang latitude ke? Atau yang longitude ke? Ataupun dia punya pembacaan dia ke? Yang mana satu kamu tak faham? Yang lain-lain pun kalau tak faham boleh bertanya sekarang. Jangan biarkan diri anda diselubungi misteri. Jadi kena tanya betul-betul. Yang kedudukan tu, okey. Kenapa dengan kedudukan tu? Kenapa dengan kedudukan tu? Yang mana yang kamu tak faham? Okey. Baik. Yang mana yang agak-agaknya kamu tak faham? Okey. Baik, cikgu ulang sekali lagi yang ini yang bahagian ini. Yang bahagian pengiraan tu. Nak tulis tak tak faham. Okey, nak tulis tak faham. Okey. Baik. Okey, cikgu sharekan sekali lagi. Okey. Ini dia. Okey, ingat soalan bukan apa tau. Nak tahu kedudukannya soalan sangat-sangat strict. Dia kena tulis mesti ikut latitude dulu dan longitude dulu. Contohnya, kalau kita lihat, nak tulis benda ni, okey, ini nak tulis ni okey, yang cikgu bulatkan ni, yang merah ni, dia mesti 30 darjah utara ni, okey, adalah latitude. Manakala yang 40 darjah lagi ni adalah dia longitude. Okey, dia longitude. So, yang ini LO, yang ini LA cikgu buat. So yang awal-awal tu LA dan juga yang kedua itu adalah LO. Iaitu LA latitude, LO longitude. So kalau dalam case tadi, contohnya kalau kita lihat yang W. Bila W, kita tengok dia punya latitude dulu. Latitude dulu yang mana? Okey. Kalau kita lihat latitude dia adalah yang ini. Okey, ini latitude dia. Cikgu contohkan, ini latitude dia. Nampak? 60 darjah utara. Kemudian yang ini adalah longitude 35 darjah barat timur. Sebab itu untuk W kita kena tulis jawapan dia adalah baca dulu yang melintang tu dulu, iaitu kita kena tulis kat situ iaitu 60 darjah utara dan juga 35 darjah timur. Dia macam tu. Tulis straight je macam tu. Okey. Tapi kamu kena tulis darjah lah sebab kat sini cikgu tak tahu kat mana darjah ada. Rasanya dekat keyboard tak ada tulis darjah. So adakah anyone here yang tahu macam nak tulis darjah dekat keyboard? Ada? Tak ada kan? Cikgu, kenapa tadi cikgu guna yang software lain? Okey. Software lain.
Baik, yang tadi tu cikgu guna Adobe Acrobat. Jadi Adobe Acrobat itu dia tak boleh guna pen. Dia tak boleh menconteng. Dia boleh highlight saja. Yang ini dia boleh guna yang software ini dia boleh guna pen dan juga dia boleh menconteng. Oh ya ke? Oh, terima kasih. Nampak tak? Hanif Fizan kata tekan window plus dan juga jadi apa? Jadi okay, window plus, okay. Window plus. Tak ada pun. Plus tak payah tekan. Plus tak payah tekan. Okay. So, okay, tekan plus saja. Okay. Window dengan titik. Oh, okay, window dengan titik. Okay. Okay, itu saja. Okay. Perkongsian nampaknya. Guna touch screen keyboard. I see. Sorry lah, tak ada touch screen lah. Okay, baik. Tak apa. Yang penting kamu kena tahu jawapan dia. Okay, yang penting tahu jawapan dia. Okay, yes. Iaitu, okay, kalau kita lihat, okay, Lily, ini cara dia. Baca yang 60 darjah dulu, yang melintang dulu, kemudian baru baca yang menegak. Yes, yang menegak. Okay. Tepi bateri. Serius lah tepi bateri. Mana ada bateri kat sini? Okay. Baik. Tepi bateri tepi bateri pula. Ada bateri. Yang macam tu je. Susah lah. Okay. Baik. Dia ada tanda itu je. Dia tak ada tanda yang lain. Tak apa. Yang penting kamu letakkan degree kat situ. Tapi itu jawapan dia. Okay. Baik, yang untuk X pun sama ya. Yang apa Lily. Okay, Lily. Untuk yang X pun sama juga. Yang X ini kamu lihat mana dia punya garisan latitude iaitu yang ini. Ini garisan latitude iaitu 40 darjah selatan dan juga dia punya garisan longitude dia adalah di sini. Okay, melalui 20 darjah timur. Sebab itu jawapan dia kamu kena tulis dalam bentuk iaitu berapa? Iaitu baca yang melintang dulu. 40 darjah selatan dan juga 20 darjah timur. Dia begitu. Cakap je lah. Nak tulis apa nak tanya je terus. Jangan tunggu-tunggu. Jangan tunggu-tunggu. Nak tanya terus. Itu cara dia. Baik. Okay, Lily faham tak Lily? Lily faham tak? Lily Khalis? Faham tak? Okay, bagus. Okay. Until you close it. Okay, baik. Seterusnya. So, kalau tak ada soalan, kita akan teruskan. Kalau, wow susahnya. Itulah. Baik. Cara menentukan kedudukan latitude dan longitude pada atlas. Kalau kita nak tahu latitude dan longitude pada atlas ataupun pada peta bumi, okay, macam mana kita nak menentukan lokasi sesuatu tempat pada atlas berdasarkan latitude dan longitude? Iaitu cara dia begini. Okay, kita lihat di sini. Kedudukan titik P, Q, R, S dan juga T. Okay. So, untuk menentukan kedudukan titik P berdasarkan latitude dan longitude, kita tengok kalau titik P berdasarkan latitude dan juga longitude, anda perlu melakukan langkah-langkah ini. Yang pertama, bahagikan ruang antara latitude 0 darjah hingga 5 darjah utara dan bahagikan kepada 5 bahagian yang sekata. So, anda akan mendapati titik P berada pada latitude 4 darjah utara. Betul ke ni cikgu? Jom kita tengok. Okey, ini dia titik P. Okey, titik P sekarang ni So semua nampak kat sini titik P. Okey. Baik. Dia tulis kat sini 0 darjah. Okey. Dia tulis kat sini 0 darjah. Kemudian di sini ada 5 darjah. Tapi P ni kat mana cikgu? Okey.
bahagikan kepada 0 hingga 5. Maknanya apa? Maknanya kamu kena bahagikan kepada satu-satu, iaitu yang ini 1 darjah, yang ini 2 darjah utara, 3 darjah utara, 4 darjah utara dan 5 darjah utara. So, kamu akan sambungkan tu kepada, kalau kita lihat dia kena pada P itu. Iaitu berapa ni? Iaitu pada 4 darjah. Itu P. Okey, itu P. So itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, bahagikan pula ruang antara longitude 100 darjah timur dengan sehingga 105 darjah timur ini kepada 5 bahagian. Iaitu kepada 5 bahagian di sini. Yang sekata anda akan mendapati titik P berada pada longitude 10 darjah timur. Betul ke? Jom kita tengok. So P di sini kalau kita lihat dianggarkan bahawa dia bahagi-bahagikan. So cikgu akan cuba draw kat sini. Ni 100 darjah timur, ini 100 darjah 5 timur. So kita bagikan kepada mungkin sini adalah 1, 2, kemudian 3, kemudian 4 dan juga 5. So yang P ini adalah terletak kepada 10, 102. Nampak tak? Jadi di sini adalah 10, 1, kemudian juga 10, 102. So 102 darjah. Jadi sebab itu bila kita oleh itu, nampak tak di sini? Kedudukan titik P adalah pada titik persilangan latitude 4 darjah utara dan longitude 10 darjah timur. So nak cara baca macam mana? Inilah dia cara susunan dia. 4 darjah utara dan 10 darjah timur. So bermakna apa? Still baca latitude dulu, baru baca longitude. Yes. Nak tanya apa-apa silakan. Ya. Amar ada nak tanya apa-apa? Tak ada Okey, baik. Sekarang kita lihat kedudukan QRST. QRST. Macam nak buat? Don't worry. Kita akan buat sama-sama, tapi sebelum itu cikgu akan serahkan soalan itu kepada siapa? Okey, soalan. Okey, cikgu nak minta kamu kira yang QRST dan Q itu akan dijawab oleh Ahmad Sulaiman. Ahmad Sulaiman, kamu jawab bahagian Q. Okey, apakah jawapan bagi Q? Kemudian Daniel Hussein. Daniel Hussein tolong jawab untuk R. Kemudian Elham dan Elias tolong jawab bahagian yang S. Dan juga satu lagi iaitu Faris Danish. Tolong jawab yang T. Tolong jawab yang T. Yang lain-lain pun boleh jawab. Iaitu Q tu akan dijawab oleh Ahmad Sulaiman. Okey, so Ahmad Sulaiman, agak-agaknya Q tu berapa? Berapa nak tulis yang Q tu? 103 darjah timur. Okey. Lepas tu 2 darjah utara. 2 darjah utara. Okey. Bagus Ahmad Sulaiman, tapi sebenarnya mungkin bacaan dia terbalik kot. Sebenarnya dia kena baca latitude dulu. Yang ini nampak tak? Kemudian kemudian baru 102 darjah timur. So susunan dia mesti latitude dulu, baru longitude. Jadi Ahmad Sulaiman, boleh tak kamu betulkan jawapan kamu tadi? Untuk Q. Ahmad Sulaiman. So macam mana jawapan yang betul sebenarnya? 2 darjah utara. Okey. 103 darjah timur. Bagus. Itu jawapan dia.
Iaitu kalau kita lihat dia selari dengan yang ini dan juga dia selari dengan yang ini. So kalau kita lihat di sini jawapan sebenarnya apa? Okey, untuk jawapan yang untuk jawapan yang Q, sebenarnya jawapan yang Q adalah yes, berkata Ahmad Sulaiman. Jawapan sebenarnya adalah 2 darjah utara. Utara dan juga berapa? 103 darjah timur. So itu jawapan dia. Jadi ini jawapan dia. Okey, untuk yang Q. Yes. Okey, untuk yang Q yang ini. Alright. Baik, untuk yang R, Daniel Hussein. Okey, Daniel Hussein yang R tu adalah yang R 1 darjah. Okey, dia buat 1 darjah utara dan 110. Not 110, 111. Okey, boleh 111. Betul. Betul. 111. Macam mana nak baca? Okey, nampak tak? Okey, cikgu akan tandakan kat sini ya. Okey. Cikgu akan tandakan kat sini. Okey, yang ini ya. R dia dekat-dekat sini. Okey. Okey, dan juga dia ada turun kat sini. Okey, so dekat sini. So kalau kita lihat ianya adalah yang kita boleh terima adalah 1 darjah utara, betul? Okey, so kita akan buat kat sini 1 darjah utara dan juga 111 darjah timur. So itu jawapan bagi yang R. Yes, betul. Daniel Hussein, betul terima kasih banyak untuk Daniel Hussein. Okey, baik. Yes. Kelas kita habis pukul apa? Kelas kita habis pukul 5.30 macam biasalah. 5.30. Baik, seterusnya kita akan berikan soalan yang seterusnya iaitu kepada Elham dan Elias. Soalan yang S. Tak apa Zahra. Okey. Yang S. Yes. 5U. Berapa? 115T 5U. Terbalik kot. Tak. Okey. Betul S tu 115T kemudian 5U ke macam mana? InsyaAllah. Kan terbalik lah. Oh. Baca yang U dulu. 5U 115T. Ya, 5U 115T. Yes. Okay. So untuk S, sebab kita lihat kat sini, yang S tu, siapa-siapa yang mungkin tak nampak, cikgu tunjukkan. So ini, untuk T. Inilah dia. Yang kamu lihat iaitu S. Kemudian yang satu lagi iaitu daripada bawah. 115. 115 darjah. Inilah dia. Jadi kamu kena kira yang mana satu dulu baca. Ingat, baca mesti baca yang sebelah kiri ni dulu. Baca ini dulu. Baru baca yang ini. So, jawapan dia adalah 5 darjah utara dan juga 115 darjah timur. So, jawapan untuk kita tuliskan kat situ, iaitu kita boleh tuliskan 5 darjah utara dan 115 darjah timur. So itu untuk yang S. Okey. So dan juga kalau kita lihat, yang T siapa T? Yang T adalah kepada Faris Danish. Faris Danish. Yang T tu berapa Faris? Yang T tu berapa? Faris? 6 darjah utara. Okey, bagus. 6 darjah utara dan juga iaitu kalau kita lihat sini 5, 6, kemudian 7, ada 8, 9 dan 10. So di sini 7. So bermakna dia berhampiran dengan garisan yang iaitu 6 darjah utara. Dan satu lagi iaitu dia akan turun kepada di sini. Berapa ni cikgu nak anggarkan? Tak apa, kita boleh buat di sini iaitu 115, 116, 117, 118, 119,
dan 120. Bermakna dia terletak pada 117 darjah kat sini. 117. Jadi jawapan dia adalah 6 darjah utara. Okey, di sini. Okey, 6 darjah utara dan 117 darjah timur. Jadi itu cara menjawabnya, iaitu kamu kena mentionkan latitude dulu baru longitude. Jadi itu berkaitan dengan latitude dan juga longitude. Baik, ada soalan? Ada siapa-siapa yang tak faham lagi cara menentukan kedudukan ini? Siapa yang tak faham? Sila Tak tulis ada, saya. cikgu. Okey, Syamil kata tak ada cikgu. Ya. Yang lain macam mana? Ada soalan? Tak ada. Faham ya? Okey. So, kalau dengan itu kita dah habis lah. Dah habis dah bab 2. Habis dah bab 2. Okey. So, Aiman Solihin tanya, dalam peta atlas, kat mana 0 darjah utara dan 0 darjah timur? Bagus soalan tu. Baik. Kalau katakan 0 darjah utara, 0 darjah timur memang tak ada. Sebabnya 0 tu dia tidak membawa kepada arah timur ke arah barat. Nampak tak ni? Nampak tak ni? 0 darjah. Dia ni utara ke selatan cikgu? Tak ada. Tak ada utara, tak ada selatan. Sebab apa? Sebab dia tengah-tengah. Jadi sebab itu dia tak utara, tak selatan. Tapi bila dia naik atas sikit, semua jadi utara. Tapi bila dia turun bawah aja, dia jadi selatan. Cikgu, pergilah kat Google Earth. Kosong-kosong. Betul lah tu. Kan? Okey. So begitu juga yang ini. Kalau katakan nak tengok kat Google Earth, sama juga. Contoh macam cikgu tunjukkan macam ni. Ni dia. Okey. Kalau kamu lihat kat sini, okey, dalam peta atlas, okey, kalau betul-betul sebenarnya 0 darjah kat mana? Ni nampak ni, yang ekuator ni. Ekuator tu ialah 0 darjah. Iaitu garisan khatulistiwa. Dia satu garisan keliling bumi yang mana kalau kamu lihat, dia keliling kat perut bumi. Kat perut bumi tu, jadi dia melalui beberapa negara. Antaranya negara seperti Indonesia kat sini. Nampak? Dia lalu dekat Indonesia. Ini 0 darjah. Okey, 0 darjah. Untuk latitude. Dia terus sambung terus sampailah ke keliling ni. 0 darjah. Keliling. Kebanyakan kawasan dia adalah kawasan yang penuh dengan laut lah. Penuh dengan laut. 0 darjah. So, kalau kamu tanya 0 darjah timur, pun tak ada. Pun tak ada. Sebab kalau 0 darjah timur, kamu kena pergi ke garisan meridian pangkal, iaitu Greenwich ni. Greenwich ni, ini 0 darjah. So, dia tak ada timur, dia tak ada barat sebab dia di tengah-tengah. Tapi kalau dia pergi sebelah kiri, dia akan jadi west, iaitu barat. So, barat, dalam bahasa Inggeris, W kan, west kan. So, dia semakin ke kiri, semakin ke barat. Manakala kalau sebelah kanan ni nampak tak? Okey, yang E ni. 10 darjah E, 20 darjah E. E tu maknanya timur ataupun east. Semakin jauh daripada garisan meridian pangkal tu, semakin timurlah dia, iaitu east. Semakin jauh ke kiri, itu semakin barat. So, 0 tu memang tak ada timur, tak ada barat. Dia 0, dia neutral. Nampak tak? Dan garisan meridian pangkal ini, macam cikgu cakap tadi, dia akan melalui satu bandar, iaitu bandar Greenwich di London. Bandar Greenwich di London tu kat mana cikgu? Okey, dia ada kat satu taman, dia pusat kajian. Ini dia garisan dia. Okey, garisan ini telah menunjukkan berkaitan dengan apa? Dengan garisan khatulistiwa. Ini. Kalau kita zoom lagi, ni ada satu garisan tu. Garisan kat sini, ini dipanggil garisan meridian. Punyalah zoom betul-betul zoom ni. Zoom betul-betul sampai atas bumbung ni. Kan? Cikgu landing je lah. Kejap. Kat mana? Itulah dia. Nampak tak? Dia lagi sikit. Nampak? Dia lalu kat situ. Itu garisan meridian dia. Itu garisan meridian dia sebenarnya ya.
Dalam cerita Thor, oh amboi kau ni kan, dalam cerita Thor kau ya. Lebih kurang lah kot. Lebih kurang. Okay. So kita tengok, ada tak? Ya, nampak tak? Kita berada di garisan Greenwich. Inilah dia. Inilah dia garisan Greenwich. Yang mana garisan tu dia macam satu line lah. Satu line kat sini. Okay. Dan kalau kita lihat inilah garisan Greenwich, iaitu garisan longitude 0 darjah. Dan dia terus naik ke atas ini. So inilah, nampak dia tulis prime meridian. Prime meridian, inilah dia garisan Greenwich. Okay. Nampak? Untunglah korang dapat tengok garisan Greenwich ni ya. Garisan Greenwich. So dia bentuk apa? Okay, dia bentuk macam ni je. Dia macam seolah-olah macam longkang kecil lah. Tapi ini adalah satu garisan. Yes. Inilah garisan Greenwich yang mana kalau dekat sini kita tengok, ini ke garisannya? Macam tak ada apa-apa kot. Memang macam tak ada apa-apa sebab dia kita kat atas bumi. Tapi bila kita tengok betul-betul daripada angkasa dan kalau kita teruskan naik ke atas, garisan tu akan melalui bandar itu. Nampak tak bandar itu? Kat mana ni? Okey, ini dekat London. Ini dekat London. Ya, ini kat London. Ini kat London. So kalau kita lihat, memang inilah dia garisannya. Dan kalau kamu perhatikan, inilah yang membawa kepada garisan prime meridian. Garisan prime meridian. So semakin jauh, semakin kita nampak lah. Okey. Inilah garisan prime. Dan garisan ini sebenarnya, dia sampai mana cikgu? Okey, kalau kamu perhatikan, dia sampai ke mana? Sampai ke titik di kutub utara. Inilah dia. Kutub utara yang betul-betul di tengah-tengah laut tu. Ini kawasan dia. Nampak? Betul-betul kosong tu. Inilah dia. Tempat pertemuan semua garisan menjadi apa? 360 darjah. Semua kat sini lah ni. Di mana segalanya bermula. Yes. Ini di mana? Di kutub utara. Siapa yang tentukan prime meridian tu cikgu? Okey. Ini sebenarnya ditentukan oleh ahli-ahli geografi, ahli matematik, semua mengukur macam ni. So diorang dah tentukan, ada sejarah dia. Ada sejarah dia. Masalahnya kita tak belajar sejarah hari ni. Kita belajar geografi. Sebab tu kita tengok geografi je. Nak cerita sejarah kemudian. Okay. So ini di kutub sejarah esok. Yes, ini di kutub utara. Kamu tengok kutub selatan pula. Semua garisan-garisan longitude itu akan bersambung, akan bertembung di mana? Di kutub selatan juga. Cikgu just left je. Tak adalah. Okay, kita lihat. Inilah dia. Iaitu tempat pertemuan garisan-garisan. Yes. Tadi atas air, sekarang atas darat. Iyalah, itu je tak apa. Yang penting ukurannya tepat. Yang penting ukurannya bukan tempatnya. Yang penting ukurannya bukan tempatnya. So, itulah yang kita perhatikan dan kalau kita lihat ada tak tempat-tempat di kutub utara yang kita boleh pergi? Macam boleh pergi je berhampiran dengan kutub selatan ni. Tak boleh. Tak boleh lah pula. Mungkin ada tempatnya. Dia mungkin tak bagi ke kan? Okey. Baik. Tak apa. Kan. Okey, kita pergi tempat yang lebih dekat lagi, mungkin ada tempatnya. Okey. Okey. Dah. Jangan pukul-pukul. Sabar. Ya, cikgu tahu korang nak balik, nak main ni. Pukulan digital Uish. Dahsyat korang ni, pukulan digital. Digital pun boleh pukul kan. Kalah Thor semuanya ni. Thor pun kalah. Alright. Okay, so kita akan lihat tidak ada tempat lain yang kita boleh turun. Okay.
Okay. So no street view. Dan last, okay. Last cubaan cikgu untuk turun ke kutub utara, iaitu di kawasan kita akan pergi berhampiran kutub utara untuk kita turun. Agak-agak boleh tak turun? Okay, kita turun akhirnya. Di kutub, ni kutub selatan. Wow. Ini pusat kajian ni. Saintis mengkaji kutub selatan, kutub utara. Nampak fake bendanya. Sejuk tak cikgu kat sini? Subhanallah. Dah confirm sejuknya, ada ais apa semua tu. Nampak tak? So sejuk lah ni. Itulah dia. Kalau korang nak tengok kutub selatan, itulah dia. Ujung ke ujung semuanya ais. Tak sejuk pun, kau punya aircon tu rosak, pergi tekan balik. Aircon kau rosak tu. Dekat, yes, kadang-kadang tempat-tempat macam ni lah puasa dia kadang-kadang sampai 18 jam. Kadang-kadang 24 jam. Puasa kat sini lama sebab matahari itu lama. Okay. So itulah berkaitan dengan kutub utara, tempat pertemuan garisan longitude. Longitude ni kat mana ni? Ya Allah, jauhnya. Jauhnya kita ni. Kat mana ni? Kat kutub selatan. Yes. So kita dah lihat tentang longitude dan juga latitude pada hari ini. Okay, baik. So cikgu harap semua telah faham. Dan cikgu harap kamu semua boleh kalau ada soalan nanti boleh bertanya lagi pada kelas seterusnya pada minggu hadapan. Baik. So itu sahaja pada hari ini. Kita akan jumpa lagi pada next class. Sama-sama. Bye. Assalamualaikum. Okay. Bye cikgu. Bye Bye. cikgu. Waalaikumsalam. Bye. Bye. Bye, cikgu. Okay. Bye. Bye, Sasi. Terima kasih, cikgu. Okay, sama.